Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya mengharapkan agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kitab kita di mana saya pun lupa dah di kitab untuk kitab Fathul Bari kita di jilid yang ketiga. Okey, di jilid yang ketiga. Okey, baik Muslimah, siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Awal betul komen-komen keluar ya. Saya belum sempat bertanya je sudah keluar di ruangan skrin. Okey, tak mengapalah ya. Awalnya tadi kita ada teman-teman kita, contohnya Azkim ya, yang berikan love tadi. Okay, kita ada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah di RSS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Nur bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Nadia, kita ada Cik Ros kan, Kak Som juga ada dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Liza, kita ada Noraini, kita ada juga Zahira di situ. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Kak Aisyah, Kak Aisyah tadi, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah Kak Aisyah bertemu kita sekali lagi pada hari ini. Dan semua, ni ada Cik Zai. Cik Zai dengan kita. Lama saya tak nampak Cik Zai ni. Cik Zai. Tapi semalam baru ada kan Cik Zai ikut kan Ustazah kuliah bulanan Ustazah kan? Okey. Cik Zai, selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Cik Zai. Okay, mudah-mudahan sihat ya Cik Zai dan ahli keluarganya. Baik, sebagaimana biasanya Muslimah, pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Fathul Bari. Dan kita akan sambung di muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen. Adakah kita masih lagi di hadis yang sama ataupun kita sudah beralih ke hadis yang baru? Bagaimana? Masih ingat lagi perbincangan kita di sesi yang lepas? Okey Kak Zah, sambungan hadis 162, muka surat 144. Okey. (144). Okey Kak Nuraini, mula dari perkataan qabla ay yudkhilaha. Ada yang lain jawapannya? Kak Som, bab 26, muka surat 144 Ustazah. Okey. Kak Aisyah juga berikan jawapan yang sama. Okey, semuanya sama. Cik Zai, paragraf 4. Okey, baik. Kita lihat ya, slide kita pada pagi ini. Betul ke? Baik Muslimah, kita masih lagi pada perbincangan bab yang ke-26, beristijmar dengan jumlah yang ganjil. Kita berada di bahagian yang kedua, itu bahagian yang terakhir. Perbincangan kita pada pagi ini akan bermula dari halaman 144. Betul lah ya, sebagaimana yang disebut oleh Muslimah-Muslimah semuanya. Terima kasih di atas jawapan-jawapan yang diberikan. Maknanya ingatlah ya, mana kita stop, mana kita nak sambung. Alhamdulillah. Baik, betul, kita akan masuk kepada perkataan yang seterusnya di sini, iaitu perkataan qabla ayyudkhilaha. Tapi sebelum itu, masih ingat lagi kita bincang tentang apa untuk hadis ini? Boleh letak di ruangan komen sedikit daripada perbincangan minggu lepas dalam bentuk poin lah. Kita bincang tentang apa minggu lepas untuk hadis ini?
Ingat tak? Sebab ni nak sambung ni ada kesinambungannya. Kalau minggu lepas tak ingat, susah. Nanti dia tak dapat tangkap apa saya nak cakap tentang apa pagi ni. Okey. Kak Som, minggu lepas kita bincang tentang apa? Ada jawapannya. Bab cuci tangan selepas bangun tidur. Okey. Jadi kita ada bincangkan ya, sebagaimana Cik Zai sebutkan, kita ada bincangkan tentang hukum ataupun cara kenapa perlu basuh tangan sebelum tidur lah. Setelah kita bangun tidur. Okey. So di sini kita dapati bahawa ada yang sebutkan apabila bangun tidur, apabila bangun tidur, basuh tangan 3 kali. Itu juga ada disebutkan di dalam perbincangan minggu lepas. Okey, baik. Kita sambung ya perbincangan pada minggu lepas. Betul lah ya apa yang disebutkan oleh muslimah-muslimah kita di situ. Perkataan yang berikutnya di sini ialah qabla ayyudkhilaha. Qabla ayyudkhilaha. Baik. Perkataan qabla ayyudkhilaha bermaksud sebelum dia mencelupkannya. Jadi kalau kita rujuk pada teks hadisnya yang penuh, Nabi kata apa? Jika seseorang dia bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu, hendaklah dia membasuh tangannya qabla ayyudkhilaha, sebelum dia mencelupkan tangannya. Okey. Jadi perkataan ini nak jelaskan tentang lafaz ataupun perkataan qabla ayyudkhilaha, yang mana di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan yang lainnya dari beberapa jalur tercantum dengan redaksi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Okey, jadi kalau kita rujuk ya muslimah di dalam riwayat lain, contohnya di sini dinyatakan kepada kita riwayat Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah. Ungkapan lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW bukan perkataan qabla ayyudkhilaha, tetapi yang digunakan ialah fala yaghmis. Okey, fala yaghmis yadahu. Maksud kalau kita nak terjemah yudkhilaha tu, kalau betul-betul secara maksud yang tepat, sebelum dia memasukkan tangannya. Begitu. Tetapi mengapa di dalam kitab ini kita terjemahkan mencelupkan? Ataupun Imam Ibn Hajar dia cenderung untuk meletakkan maksud ini dengan maksud mencelupkan, bukan maksud memasukkan. Kerana dia kata ada riwayat lain. Di dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ibn Khuzaimah contohnya, penggunaan lafaznya ialah fala yaghmis. Kalau kita guna perkataan fala yaghmis, bermaksud celup. Jadi tidak mencelupkan. Okey, sebelum dia mencelupkan, itu bermaksud. Maksudnya situ. Janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia membasuhnya. Baik. Dan dijelaskan kepada kita di bawah itu, di bawah sekali, teks hadis ini mencelupkan, lebih jelas. Lebih gamblang maksudnya lebih jelas, lebih tepat. Bila diterjemahkan dengan celup di situ. Kerana apa? Dia kata lebih jelas penjelasannya daripada teks yang menyebutkan dengan kata memasukkan. Sebab sekadar memasukkan tangan ke dalam bejana bukanlah perkara yang dimakruhkan. Okey? Contoh, dia berikan contoh kenapa masukkan tangan di sini dalam bejana. Bejana ni kita dah jelaskan air, bekas air ataupun baldi yang kita letakkan air. Jadi dia kata kalau kita sekadar masukkan air, masukkan tangan ke dalam bejana ni, dia tak menjadi masalah. Tak sampai jatuh hukum makruh.
Kerana dia berikan contoh kenapa dia kata sedemikian. Seperti seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam bejana yang besar. Okey, kita masukkan, sekarang ni ada baldi yang besar. Dalam baldi ini ada air. Air tersebut kita nak guna untuk ambil wuduk. Jadi sekarang first kali sebelum kita ambil wuduk itu, kita perlu masukkan tangan kita ke dalam kan? Betul tak? Kalau tak, macam mana kita nak ambil wuduk itu? So dia kata contoh, kita masukkan tangan ke dalam bejana yang besar ini, lalu dia mencedok airnya dengan bejana kecil tanpa harus menyentuh air dengan tangannya. Jadi dia berikan contoh, kita nak ambil air itu tadi, kita tak terus masukkan tangan kita dalam air, tetapi kita masukkan tangan ke dalam bejana. Beza ya, masukkan tangan ke dalam air dan masukkan tangan ke dalam bejana. Okey, beza keadaan itu. Sekarang ini disebutkan contoh, kenapa dia kata tak makruh? Contoh, kita masukkan tangan kita ke dalam bejana yang berisi air itu tadi. Kita gunakan, contoh ada gayung, okey? Kita gunakan gayung untuk kita ambil air, untuk kita cedok air daripada bejana tersebut. Maka dalam hal ini kita kata kita masukkan tangan kita dalam bejana. So kalau kita terjemahkan dengan memasukkan, mungkin ada orang boleh faham kalau gitu nak masukkan tangan gunakan gayung tadi nak ambil air, okey, nak ambil air kemudian untuk berwuduk pun tidak dibenarkan. Mungkin ada orang memahami sedemikian. Sebab itu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Kita cenderung untuk menterjemahkan atau untuk kita memberikan maksud pada perkataan qabla ayyudkhilaha dengan maksud sebelum dia mencelupkannya. Sebelum kita celupkan tangan kita masuk ke dalam air ataupun masuk ke dalam bejana yang kita ambil terus air tu tadi daripada baldi tu kan dengan tangan kita yang kita celupkan begitu. Jadi inilah yang dimaksudkannya dengan perkataan yang pertama. Okey, baik. Kita pergi kepada perkataan yang kedua di sini iaitu fi wadu'ihi. Okey, fi wadu'ihi yang bermaksud ke dalam airnya. Sebelum dia mencelupkan, apa yang dia celupkan? Kedua telapak tangannya ke dalam air wuduknya. Fi wadu'ihi. Dalam banyak kali perbahasannya, saya pun dah jelaskan, kita pun dah pernah jumpa perkataan ini. Wadu dan wudu merupakan dua perkataan yang mengandungi maksud yang berbeza. Kalau wudu, kita ambil wudu. Tapi kalau wadu, maksudnya apa? Air. Air wudu. So beza maksudnya. Jadi di sini Nabi kata apa? Sebelum dia mencelupkan kedua telapak tangannya ke dalam air wudu itu. Fi wadu'ihi. Baik, di sini dia jelaskan kepada kita. Lafaz wadu dibaca dengan memfathahkan huruf waw. Huruf waw dibaca dengan baris atas di situ. Artinya bejana yang disediakan untuk mengambil wuduk. Jadi wuduk ini dimaksudkan untuk konteks hadis kita pada pagi ini ialah bejana ataupun baldi yang kita sediakan untuk kita ambil wuduk. Di dalamnya sudah kita sediakan air untuk kita berwuduk. Baik, di dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum dengan lafaz fil ina. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat Imam Al-Kushmihani, dia gunakan dalam lafaz ini, dia menggunakan perkataan fil ina, tak guna perkataan fi wadu yang bermaksud di dalam bejana. Dan lafaz ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur yang lain. Dan dalam riwayat Ibn Khuzaimah tercantum dengan lafaz fi ina'ihi au wadu'ihi. Jadi kalau dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah, dia cantumkan dua-dua lafaz sekali. Okay, kedua-dua lafaz sekali iaitu fi ina'ihi au fi wadu'ihi. Di dalam bejananya atau di dalam air wuduknya. Maksudnya mungkin di situ ada keraguan dari perawi. Namun yang penting kita nak ambil maksud yang zahir daripada hadis ini, yang mana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan di situ, zahir hadis ini menunjukkan apa? Hukum tersebut hanya berkaitan
hanya dalam slide saya silap, bukan hanya hanya untuk bejana, hanya berkaitan dengan bejana yang digunakan sebagai tempat air wuduk. Jadi hukum memasukkan tangan ke dalam bejana ini, dia hanya berlaku untuk bejana ataupun untuk baldi yang kita siapkan airnya bagi mengambil wuduk. Kalau baldi lain yang kita nak buat mandi ke, nak buat masak ke apa contohlah kan. Yelah kot-kot lah siapa tahu rumah tiba-tiba tak ada pipe ni tak keluar air kan. Kita pun tak tahu apa akan jadi di kemudian hari. Jadi ni kita simpanlah air kan. Ni air untuk wuduk contoh. Okay, so baldi ni air untuk masak. Baldi ada orang simpan air. Okay, tak apa boleh lah. Boleh je kalau dah darurat kan. Okay, air ni kita simpan untuk mandi, yang ni untuk istinja ke apa kan. So maknanya ada baldi-baldi yang tersendiri yang kita sediakan untuk pelbagai keperluan lah yang kita inginkan ya. So di sini kalau kita rujuk kepada konteks perbincangan hadis inilah ya muslimah, kita lihat bahawa di dalam perbincangan ini yang dimaksudkan hukum itu memasukkan tangan tadi ke dalam bejana yang berisi air kan, yang mana kita nak lakukan setelah kita bangun dari tidur, maka dia kata zahir hadis ini menunjukkan bahawa hukum tersebut hanya berkaitan dengan baldi ataupun bejana yang digunakan sebagai tempat air wuduk. Dan termasuk ke dalam pengertian itu, bejana yang digunakan untuk mandi junub. Okey, untuk mandi junub. Kerana ia juga berfungsi sebagai tempat air wuduk dan wadah lainnya. Okay. Bejana yang lain juga dapat dikiaskan demikian, hanya saja untuk bejana tersebut hukumnya mustahab dan tidak makruh jika tidak dilakukan. Kerana tidak ada larangan untuk bejana selain bejana air wuduk. Wallahu a'lam. Jadi senang kata nak mudah faham daripada perenggan itu tadi, yang kita maksudkan di sini ataupun hukum memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air setelah kita bangun tidur itu tadi hanya berlaku untuk bejana yang berisi air wuduk ataupun bejana yang berisi air yang kita nak gunakan bagi mandi junub. So di sini dia kata hanya untuk itu. Tapi kalau kita nak lakukan untuk bejana lain yang mana berisi air yang bukan tujuan untuk mandi junub ataupun ambil wuduk itu tadi, hukumnya mustahab. Boleh saja kalau kita nak mengambil pendekatan inilah kan, iaitu kita basuh tangan kita 3 kali sebelum kita masukkan, mencelupkan tangan kita ke dalam baldi itu. Walaupun baldi itu bukan digunakan ataupun air dalam baldi itu bukan kita nak gunakan bagi ambil wuduk ataupun mandi junub. Tetapi kalau kita masih lagi setelah bangun tidur itu kita nak basuh tangan sebelum kita celupkan, boleh saja, tidak menjadi masalah. Hukumnya mustahab. Tetapi yang penting sekarang ini kalau kita refer kepada hadis yang sedang kita bincang ini, dia hanya ataupun dia khusus untuk baldi ataupun bejana yang berisi air yang kita nak gunakan bagi mengambil wuduk. Atau juga boleh air dalam baldi yang digunakan untuk kita mandi junub. Barulah berlaku hukum iaitu sunnah untuk kita membasuh telapak tangan kita sebanyak 3 kali setelah kita bangun tidur itu sebelum kita masukkan tangan ke dalam baldi tersebut ataupun bejana itu. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perkataan yang berikut. Jadi perenggan itu tinggalkan sahaja, yang di bawah itu tak mengapa. Yang penting di atas tadi dah faham ya, secara terpinci tadi juga sudah disebutkan berkenaan dengan pengkhususan baldi yang air dalam baldi ataupun air dalam bejana yang nak digunakan tadi. Baik, seterusnya kita pergi kepada perkataan berikut di sini iaitu fa inna ahadakum. Baik, fa inna ahadakum. Apa maksudnya? Dia berikan di sini sebab kalian. Dia berikan maksud begitu. Sebab kalian. Fa inna, maka sesungguhnya salah seorang di kalangan kalian. Okay. Fa inna ahadakum. Kalau rujuk pada muka surat 139 ya. Di situ.
dia berikan terjemahan yang lebih tepat lah bagi saya. Apabila salah seorang dari kalian. Tapi di sini dia guna terjemahan sebab kalian. Boleh sajalah, tak masalah. Tapi lebih tepat ikut kepada terjemahan yang terdapat di muka surat 139 apabila salah seorang kalian. Itu lebih tepat. Fa inna ahadakum. Ataupun sebab kalian. Maknanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita agar kita membasuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu sebelum kita memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air wuduk itu tadi. Fa inna ahadakum, ni Nabi nak jelaskan sebab kalian, okey apa? Dan di sini ada pendapat daripada Imam Al-Baydawi yang mana beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan sebab keluarnya perintah. Kenapa Nabi SAW perintahkan kita untuk lakukan sedemikian? Adalah kerana adanya kemungkinan menempelnya najis pada tangan. Menempel ni maksudnya mungkin ada melekat ataupun kita tersentuh najis yang kita tak perasan kan pada tangan kita. Jadi sebab itu Nabi SAW perintahkan kita untuk basuh tangan kita terlebih dahulu sebelum kita masukkan ataupun mencelupkan tangan ini ke dalam bejana berisi air wuduk itu tadi. Dan dikatakan di sini masih lagi pendapat Imam Al-Baydawi, ketentuannya apabila syariat menyebutkan sebuah hukum lalu menyebutkan setelahnya alasan ditetapkannya hukum tersebut. Bererti hukum itu ada kerana adanya sebab tadi. Bermakna begini, di dalam agama kita ataupun dalam syariat kita, bila ada ataupun terbentuknya sesebuah hukum, bermakna ada sesuatu. Ada sesuatu yang berlaku, ada sebabnya mengapa hukum itu terbentuk. Contoh di sini, kenapa Nabi SAW perintahkan kita untuk basuh tangan sebelum kita mencelupkan kedua telapak tangan itu tadi ke dalam bejana berisi air wuduk? Kerana ada sebabnya. Sebabnya kemungkinan, ni kita nak kata sebab dia. Sebab kemungkinan tangan kita itu ada najis ataupun ada terkena najis yang kita tak perasan. Kemudian kita masukkan pula tangan tu ke dalam tempat air nak mengambil wuduk. So ini akan menjejaskanlah kualiti air yang nak digunakan bagi melaksanakan ibadah. Okay, itu sebablah ya kenapa Nabi SAW perintahkan hal yang sedemikian. Baik, tinggalkan saja ya contoh yang berikutnya yang ada di bawah situ. Kita pergi kepada perkataan yang berikutnya. Okay, perkataan yang berikutnya berada di muka surat 146. Agak panjang juga penjelasannya di situ. Kejap, minum air kejap. Okey, kita lihat ya di sini Muslimah, muka surat 146. Kita ada satu lagi perkataan, la yadri. Okay, perkataannya la yadri. Bermaksud dia tidak tahu. Pada kata ini terdapat penjelasan bahawa alasan larangan itu keluar adalah adanya kemungkinan apakah tangannya menyentuh sesuatu yang boleh menyebabkan air tersebut najis atau tidak. Okey, so di sini dijelaskan ya. Pada kata ini terdapat penjelasan bahawa alasan larangan itu keluar adalah adanya kemungkinan apakah tangannya menyentuh sesuatu yang boleh menyebabkan air tersebut najis atau tidak. Jadi dia kata intinya termasuk juga orang yang ragu mengenai hal itu sekalipun ia orang yang terjaga. Maknanya kalau dia orang yang tidak tidur, perkara ini pun dia boleh lakukan. Sekarang ini yang kita bincangkan tentang hukum mereka yang tidur kemudian dia bangun. Seterusnya dia nak ambil wuduk. Jadi apa yang perlu dia buat terlebih dahulu sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam bejana ataupun baldi yang telah dia standby itu tadi kan, yang dia siapkan untuk dia ambil wuduk dalamnya tu kan.
Jadi di sini dia kata intinya termasuk juga orang yang ragu mengenai hal itu sekalipun ia orang yang terjaga. Maknanya kalau kita tak tidur, okey, sekarang ini kalau kita tak tidur dan kita ragu, adakah tangan kita bersih ataupun tidak? Bagaimana? Masih perlu untuk basuh tangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita masukkan kedua telapak tangan itu ke dalam bejana berisi air wuduk tersebut. Kalau kita rujuk kepada syarah oleh Imam Ibn Hajar di sini, dia kata ia juga keadaan ini, keadaan ini juga termasuk untuk orang yang dia tak tidur, kemudian dia nak ambil wuduk tapi dia ragu tentang kebersihan tangan dia. Maknanya dia juga boleh basuh tangannya sebanyak 3 kali itu tadi sebelum dia ambil wuduk. Baik. Dan dia jelaskan lagi di sini, artinya siapa saja mengetahui posisi tangannya sewaktu tidur malam, seperti orang yang membalut tangannya dengan kain dan dia tidur dalam keadaan demikian, maka tidak makruh baginya untuk memasukkan tangan ke dalam air wuduk walaupun tanpa dibasuh sebelumnya. Sekarang ni perkataannya la yadri, dia tidak tahu. Sebab kalau kita tidur ya, muslimah kita tak tahu. Kita pegang apa, kan apa yang terjadi, kebiasaannya begitu. Kita pun tak pasti semalam tidur ni apa yang berlaku lah sebab dia tidur kan, ada orang lagi tidur mati kan. So dia tak tahu dah apa jadi, dia pegang mana apa-apa kan semua kan. So dalam keadaan yang demikian, dia dalam keadaan yang tidak tahu, la yadri. Okay? Tetapi ada kemungkinan orang ini dia tidur yang mana tangannya mungkin dah dia balut dengan kain. Dia dalam keadaan yang mengetahui tangan dia balut dengan kain. Nak cakap dia pakai glove tak lah ya, bukan sebab dia tidur pakai glove. Tak tahulah kalau mungkin ada orang tidur pakai glove, tidur pakai stocking tu biasa saya dengar. Tapi kalau tidur pakai glove, Allahuaklam lah ya. Mungkin nak macam baby lah, boleh lah. Baby kan pakai tangan, sarung tangan tu. Boleh lah, tak apa. Tapi sekarang yang kita nak letakkan kemungkinan yang berlaku di sini, ada orang dia memang mungkin dia balut tangan dia. So dia tahu tangan dia yang telah dibalut dengan kain itu tadi, kan, kalaupun lah dia kata dia tidur ganas ke apa, dia sentuh sana sentuh sini, tapi kerana tangannya yang sudah berbalut, yang kotor hanya kain, tangan dia tak kotor. Begitu. So maknanya dia tahu tangannya bersih. Sebab apa? Dari awal lagi dia confident, dia yakin kerana keadaan dia yang tidur dengan tangannya, kedua telapak tangannya yang dia balut dengan kain. Untuk orang yang begini, kan tadi dia kata tidak makruh baginya untuk memasukkan tangannya ke dalam air wuduk walaupun tanpa dibasuh sebelumnya. Jadi kalau orang yang begini kan, tadi dia tidur, tangan dia balut dengan kain ke apa, ataupun dia ambil selimut dia gini tangan dia lah, macam-macam lah kita boleh buatlah apa-apa scene ya, create lah apa-apa scene yang kita boleh dapat bayangkan macam mana dia balut tangan dia dengan kain tu. Yang penting sekarang sebelum dia tidur dia tahu. Dalam keadaan yang tahu, dia yakin bahawa tangannya berbalut. Jadi bila dia bangkit dari tidurnya, maknanya dia bangun tidur tadi, dia tak nak basuh tangan dia sebanyak 3 kali. Maka hal itu boleh untuk orang ini sebab dia ada keyakinan bahawa tangan dia bersih. Kerana apa? Dia balut tangan dia sebelum dia tidur malam tadi. Sebab tu tadi di sini Imam Ibn Hajar jelaskan kepada kita, untuk orang yang begini tak makruh. Kalaupun dia masukkan terus tangan dia ke dalam air wuduk walaupun tanpa dia basuh sebelumnya. Dan dia jelaskan lagi, kalaupun dia membasuhnya maka itu hukumnya mustahab. Tapi kalau dia nak bangun, tadi kan kalau dia nak bangun kemudian dia nak ambil wuduk, dia nak basuh tangan dia, maka adakah kita kata tak dapat apa-apa pahala? Ada je pahala untuk dia sebab dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Boleh sahaja, tak menjadi masalah. So dia walaupun dia dah confident tadi kan, sebab dia balut tangan dia dengan kain dan dia confident, dia yakin, dia tak sentuh apa-apa semasa dia tidur kerana dia jaga tangan dia tu tadi. Kemudian bila dia bangun, dia nak basuh juga tangan dia, dipersilakan. Tidak menjadi masalah. Bahkan dikata hukumnya mustahab. Sebagaimana layaknya seorang yang terjaga. Contoh kita dah bincangkan ya pada minggu lepas. Kalau kita tak tidur, kemudian
Macam sekarang lah kita tak tidur kan, kita lepas mengajar ke apa, kemudian kita duduk-duduk kat atas sofa, tengok TV, tu tiba-tiba nak solat. Macam tu keadaannya kan. Jadi adakah kita perlu basuh tangan kita sebanyak 3 kali? Sekarang tak tidur dan kita yakin tangan kita tak sentuh apa-apa. Boleh basuh tangan 3 kali? Boleh saja. Tak menjadi masalah. Dia nak basuh tangan dia 3 kali sebelum dia ambil wuduk tu tadi. Itu sama keadaannya dengan orang yang tidur tadi, yang mana dia balut tangan dia dengan kain. So inilah yang dia jelaskan kepada kita. Bagi pendapat yang mengatakan bunyi kapal terbang. Kuat pula. Bagi pendapat yang mengatakan perintah tersebut berstatus sebagai ibadah. Seperti pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik dia kata perkara membasuh tangan sebelum kita mengambil wuduk ini yang mana tadi setelah kita bangun dari tidur, dia merupakan satu ibadah. Ini pendapat Imam Malik. Maka tidak ada perbezaan hukum antara orang yang yakin tangannya tidak najis dan orang yang ragu. Sekarang ini kita cerita tentang yang yakin dan yang ragu. Kan? Okay. Sebab kalau orang yang tidur, dia tidak ada satu keadaan yang boleh meyakinkan dia bahawa tangannya tidak menyentuh benda-benda yang najis. Kerana apa? Dia boleh jadi kemungkinan dia boleh menyentuh hal yang mana dia sendiri tak sedar dia sentuh. Maka dalam hal yang sedemikian dia dalam keadaan yang ragu-ragu. Okay. So kalau dalam keadaan yang begini, kalau menurut kepada pendapat Imam Malik di situ dia kata tidak ada perbezaan hukum antara orang yang yakin tangannya tidak najis dan orang yang ragu. Maknanya kalau dia nak basuh tangan dia sebelum dia ambil wuduk, sama ada dia ini yakin ataupun dia ragu-ragu, kedua-dua keadaan itu boleh sahaja. Tidak menjadi masalah. Kalau ini pendapat yang dipeganglah oleh Imam Malik. Baik, seterusnya yang ada paragraf yang panjang lebar tu kan, tak apa, tinggalkanlah. Ini kalau masuk sampai esok tak habis cerita. Maknanya ini kalau masuk ni bukan saya nak apa, sebab nanti dia akan masuk macam-macam isu yang saya tak nak peningkan lagi kepala. Yang penting faham maksud perkataan la yadri itu tadi ialah untuk kita menghapuskan keraguan-raguan yang ada dalam hati kita sehingga kita ni boleh yakin ataupun tidak kita pegang najis ataupun tidak semasa kita tidur. Sekarang ni Nabi kata sebab dia tak tahu, maknanya dia ni tak yakin adakah tangannya bersih ataupun tidak semasa dia tidur. Sebab itu Nabi suruh kita basuh tangan sebanyak 3 kali itu tadi sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam tempat air wuduk itu tadi. So sekarang ini ada orang dia yakin, ada orang dia tidak yakin. Dan ada juga perbincangan tentang la yadri ini berkenaan dengan mereka yang tidak tidur. So di situ telah dijelaskan dengan terperinci pada perenggan yang pertama tadi. Perenggan yang kedua ni tak apa, tinggalkan sahaja. Terus kita masuk kepada perenggan yang berikutnya, pada perkataan yang berikutnya, aina batat yaduhu. Okey, aina batat yaduhu. Betul posisinya. Okey, baik Muslimah, di sini perkataan kita yang terakhir untuk pagi ini. Okey, perkataan aina batat yaduhu. Di mana tangannya bermalam, atau dengan kata lain, posisi tangannya ketika sedang tidur. Tangan kita memanglah dia tak tidur. Maksudnya dia tak bermalam kan macam kita. Tapi bila kita tidur, kira semualah anggota badan kita pun turut rehat dan tidur bersama dengan kita. Jadi di sini Imam Ibn Hajar dia jelaskan lagi, maksudnya lah posisi tangan seseorang yang sedang tidur itu tadi berada di mana. Baik, ada di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia sebutkan tentang satu situasi. Kemungkinan mengapa perkara ini dikeluarkan ataupun hukum ini dikeluarkan oleh Nabi SAW. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia kata begini, dahulu mereka biasa beristinja dengan batu. Okay, dahulu biasa, orang dulu mereka ini beristijmar, kita dah bincangkan tentang istinja dengan batu, itu adalah kebiasaan ataupun cara alternatif bagi mereka untuk beristinja. Jadi mereka beristinja menggunakan batu, yang mana dia kata kadang-kala
Terus masuk muka surat 147. Kadangkala saat salah seorang dari mereka tidur, keringat bercucuran. Jadi berpeluh. Bila mereka ni tidur, mereka dalam keadaan yang berpeluh, maka mungkin itulah yang menyebabkan tangannya berkeliaran. Jadi bila kita berpeluh, kan kalau cuba kita tidur. Sekarang ni lah kita tidur. Malam nanti cuba tak buka kipas. Kalau saya memang tidur tak buka kipas lah ya Muslimah. Sebab saya tak boleh kena kipas. Ini betul saya tak boleh. So kalau cuaca tu agak sejuk dan saya memang tak buka kipas langsung, saya tidur dalam keadaan yang tanpa kipas begitu. Sebab tak kuat, tak tahan sejuk tu kan. Tapi saya okey, badan saya okey. So jangan samakan saya dengan situasi ini. Cuma bayangkan kalau orang yang mana dia tidur, dia tak boleh kalau tak buka kipas, cuba dia tutup kipas. Dia berpeluh. Nyenyak tak dia tidur? Dia tak tidur nyenyak. Panas kan? Jadi peluh kan, berpeluh. So bila berpeluh, kita ni akan macam resah kan. Alamak, peluhnya, alamak. Tangan kita, nampak tak? Tangan kita berkeliaran. Sini, lap sana, lap sini. Macam mana peluh gini-gini. Kita akan pegang. Mungkin dalam keadaan masa kita tutup mata tu sebab kita dah ngantuk sangat. Kita dah terlampau mengantuk sangat. Kita pun tak sedar kita pegang apa. Kita macam panas macam itu kan. Kita dah kepanasan. Kerana peluh yang bercucuran tu tadi. Sekarang ini, Imam Asy-Syafi'i dia kata begini, maka mungkin itulah yang menyebabkan tangannya berkeliaran menyentuh tempat keluarnya najis. Boleh jadi situasi itu berlaku. Dia pegang sana, dia pegang sini, kan? Menyentuh bisul, kalau dia ada bisul ke apa, dia pegang sampai dia garuk-garuk keruk keluar darah ke apa. Ini situasi yang boleh kita cuba bayangkanlah ya, bagaimana keadaannya. Mungkin dah berpeluh, kemudian gatal, dia garuk-garuk, bisulnya keluar darah. Kita tak tahu sebab dalam keadaan tidur, kita tak perasan itu berlaku. Yang penting kita tahu gatal, kita garuk-garuk, kita tak sedar. Yang bisul tu keluar darah. Terkena pada tangan kita, kita pun terus tidur. Ataupun dia kata ada darah haiwan mungkin, sebab dulu, rumah dulu tak macam rumah kita lah sekarang kan. Mungkin rumah dulu dia mudah ada haiwan masuk dan sebagainya. Dan cubalah bayangkan sebab ini konteks yang pada zaman dahulu diceritakan. Tapi ada kemungkinan perkara-perkara ini boleh berlaku pada hari ini. Ataupun dia menyentuh kotoran lain. Maka sebab itu dia tak tahu di mana tangannya bermalam. Ini kita nak relatekanlah dengan perkataan itu tadi. So dia sekarang bila dah berlaku sedemikian, dia tak tahu di mana tangannya berkeliaran, sentuh apa sebab dah berpeluh tadi kan. Yelah orang dulu tak macam kita, Muslimah tidur ni. Kita on aircon on aircon. Kena ada aircon, kena kipas sampai nombor 3, 4, 5. Begitu keadaannya. Tapi orang dulu tak begitu. So mereka ni ada keadaan-keadaan yang tidak membolehkan mereka itu berada dalam keadaan yang selesa ketika tidur. So untuk keadaan-keadaan begini kemungkinan berpeluh, kemudian tak selesa, tangan berkeliaran, pegang sana pegang sini, dia tak sedar apa yang dia pegang. Dan dia tak sedar apa yang dia lakukan. Mungkin dia garuk bisul ke jerawat ke apa kan sebab gatal sangat badan dia, ada gegata apa, dia tak tahu, nyamuk gigit ke apa, wallahualam sampai berdarah. Kerana dia dalam keadaan tidur. Kita dalam keadaan tidur ni Muslimah, kita tengok mamai kan, orang Melayu kata. Kita mamai ni macam tak sedar apa, macam itulah. Dia tak tahu, dia dalam keadaan yang 50-50, sedar tak sedar begitu. So dia pun tak perasan perkara tersebut berlaku. Maka inilah yang menyebabkan pentingnya seseorang bila dia bangun tidur, dia basuh tangannya terlebih dahulu sebelum dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana berisi air itu tadi. Namun, pendapat Imam Asy-Syafi'i ini dibantah oleh Abul Walid Al-Baji. Dia tak berapa agree lah. Biasalah ni perbincangan di kalangan para ulama. Kita bukan hari ni saja orang tak agree dengan kita kan, tapi ulama dulu ni sunnah perbincangan para ulama ni. Mesti ada yang tak setuju kalau bagi pendapat dia macam tak valid lah keadaan itu. Dia akan bantah pendapat tersebut sebagaimana yang dia kata begini, Abul Walid Al-Baji ni kata, seandainya sedemikian bererti pakaian yang dibawa tidur juga harus dicuci kerana kotoran itu mungkin juga terkena pakaian. Dia kata begitu. Kalaulah macam, sebab kita pakai baju kan, kita pakai baju lah, kemudian kita garuk-garuk, sekali berdarah. Bila berdarah,
pakaian kita terkena darah tersebut. Ini pendapat Al-Baji ni. Jadi kalau gitu, bukan tangan saja kena basuh. Baju dengan baju sekali kena basuh. Ini dia keluarkan pendapatnya. Namun kan di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia nak harmonikan lah ya pendapat mereka berdua ini supaya kita yang baca pun kita tak gaduh-gaduh begitu keadaannya. Jadi di sini Imam Ibn Hajar kata begini, akan tetapi tanggapan Al-Baji ini boleh kita jawab lagi. Pandangan Al-Baji ini perlu kita nilai lagi, perlu kita berikan satu pencerahan lagi yang mana dia kata bahawa maksud Imam Asy-Syafi'i tersebut berkaitan dengan peluh yang ada di tangan, bukan berkaitan dengan peluh yang ada pada tempat keluarnya najis. Sekarang ini yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah bila kita ni rasa berpeluh, tangan kita pun berpeluh, kita tak selesa, itu yang menyebabkan kita pegang, kemungkinan kita pegang ataupun kita garuk, kita tersentuh bahagian-bahagian yang najis. Bukan kerana baju itu, tapi kerana tangan kita yang berkeliaran kerana berpeluh tadi. Ini maksudnya. So kalau baju tu dia tak termasuk. Adakah kita celupkan baju kita ke dalam tempat air wuduk sehingga menjejaskan air wuduk itu? Tidak kan? Maka sebab itu dia kata begini. Atau orang yang terjaga, atau dengan kata lain bila kita nak jawab kembali pendapat Al-Baji itu tadi, Imam Ibn Hajar kata atau dengan kata lain atau dengan pendapat yang lain, orang yang terjaga tidak akan mahu mencelupkan pakaiannya ke dalam air tanpa adanya perintah untuk mencucinya. Sekarang ini dia nak ambil wuduk, kenapa pula dia mesti masukkan baju dia kat dalam tempat air wuduk itu? So tak ada kena-mengena baju dengan tangan. Kan? Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. So tak perlulah kita nak cerita tentang baju. Sebab sekarang ni kita sedang bincangkan tentang tangan yang kotor, yang terkena ataupun terpegang, tersentuh najis. Sebab sekarang ni kita nak ambil wuduk. Maka sebab tu kita perlu basuh tangan tu. Adakah kita perlu adakah baju ni termasuk perkara-perkara yang kita sertakan dalam ibadah mengambil wuduk? Tidak. Jadi tak ada kena-mengena lah ya. Walaupun kita mungkin rasa baju ni memang dah terkena darah ke, terkena najis ke apa, memanglah menjadi sesuatu yang kita perlukan untuk menukar pakaian itu. Namun ia tak termasuklah dalam konteks perbincangan nak masukkan tangan ke dalam air yang berisi air wuduk tu tadi. Okey. Baik, seterusnya di sini dia kata berbeza halnya dengan tangan kerana seseorang akan mencelupkan tangannya untuk mengambil air. Jadi begitulah ya cara hal ini dimurnikanlah, diperhalusi lagi kedua-dua pendapat tersebut. Saya harap fahamlah ya tentang maksud yang diberikan ataupun pendapat-pendapat itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita tinggalkan perenggan yang kedua dan yang ketiga di muka surat 147. Kita masuk seterusnya kepada perbincangan yang terakhir di sini tentang faedah yang boleh kita ambil dari hadis di bab kita yang ke-26. Maknanya saya selesaikanlah ya perbincangan untuk hadis ini. Kita terus masuk kepada pengajaran bagi hadis. Baik. Ada beberapa pengajaran yang diletakkan ya di sini. Sekejap ya. Okey. Ada empat pengajaran penting yang boleh kita ambil dari perbincangan hadis ini. Pertama, wajib berpegang dengan sesuatu yang yakin. Tadi kan kita ada bincangkan tentang keragu-raguan. Kita ni ragu sekarang tangan kita ni menyentuh najis ataupun tidak. Namun kalau sekiranya sebelum tidur tadi, kalau kita balut tangan kita kan, kita balut tangan kita dan kita yakin tangan ni tak kotor, maknanya boleh kita terus masukkan tangan ke tempat air wuduk, yakinlah dengan keadaan itu. Okey, yakin dengan keadaan itu. Jadi sebelum kita ada rasa ragu-ragu, kita perlu tetapkan satu keadaan yang yakin. Sebab nanti dia jadi was-was. Bila jadi was-was, dia akan banyak menyusahkan kita. So kalau kita pertama sekali kita dah yakin, kita tak menyentuh, kita tak apa, teruskan dengan keyakinan tersebut. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap hati-hati dalam melaksanakan ibadah. Namun, walaupun tadi kita ada rasa keyakinan dalam diri kita,
Tetapi kita juga dituntut untuk berhati-hati ketika kita nak melaksanakan ibadah. Jadi sekarang kita ambil wuduk, kita nak melaksanakan solat kita dan kita nak wuduk kita sah. Okay, kita nak wuduk kita itu suci, sempurna dan sebagainya sehingga kita mendapat keutamaan-keutamaan mereka yang mengambil wuduk. Maka di situ kita perlu berhati-hati, perlu menjaga agar wuduk yang diambil ia sempurna. So kalau kita tak yakin, tak yakin bahawa kita ni tangan kita bersih walaupun kita tak tidur. Kan walaupun kita tak tidur, tetapi kita macam tak tahulah tangan tadi okey ke tak bersih ke tidak. Maka di sini kita mengambil sikap berhati-hati lalu kita bersihkan tangan kita sebelum mengambil wuduk itu tadi. Baik, seterusnya. Sesuatu yang tabu boleh diungkap dengan bahasa kiasan. Jika dengan kiasan tersebut maknanya dapat difahami. Mungkin di sini yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ialah benda yang tabu ni. Nak cakapnya ginilah, saya pun segan nak cakap. Mungkin masa kita tidur, kita terpegang kemaluan kita, terpegang kemaluan pasangan. Kita tak sedar dalam keadaan-keadaan yang begini sebab tidur kan. So di situ menyebabkan tangan kita mungkin tersentuh hal-hal yang najis. Maka di sini kita nampak penjelasan yang diberikan memang dia tak sebut langsung berkenaan dengan memegang kemaluan dan sebagainya, tak sebut. Tetapi kita boleh faham. Kita boleh faham. Sebab tu dia kata sesuatu yang tabu di sini yang kita nak jelaskan, dia guna bahasa kiasan lah. Kita jelaskan tentang basuh tangan. Kenapa kena basuh tangan? Okey, mungkin sebab dia tersentuh najis. Sedangkan kemungkinan besar orang ini dia mungkin tersentuh kemaluan dia. Kan? So maka di situ keadaan yang terbaik ialah dia basuh tangan dia. Cuma tak disebut secara jelas di sini. Kita berkias-kias daripada tadi kan, berkias sana, kias sini, tangan dia kena bisul apa. Macam-macam lah kan dia punya kiasan. Namun boleh jadi besar kemungkinan keadaan yang tak boleh dielakkan. Mungkin orang itu tersentuh kemaluan dia, apa-apalah yang berlaku kan. Lebih-lebih kalau orang yang sudah bernikah dan sebagainya, keadaan-keadaan ini mungkin sukar untuk dielakkan. Jadi terbaik di situ, bimbang tangannya sentuh hal-hal yang najis, ternajis dan sebagainya, basuh tangan sebelum nak ambil wuduk. Okey, sebab itu saya ada sebutkan pada minggu lepas, sekarang kita berwuduk, kita tak guna bejana. Kita tak guna air yang kita simpan untuk kita ambil wuduk. Tapi kita guna paip. Kenapa saya kata basuh juga tangan? Kerana situasi-situasi yang begitulah. Kita tak pernah sangka, tak pernah jangka mungkin kita tersentuh kemaluan kita. Dan sebagainya lah, apa-apalah yang kita lakukan sebelum tidur ataupun semasa kita tidur tu kan. Jadi walaupun kita guna paip, terbaik basuh tangan kita sebelum kita mengambil wuduk itu tadi. Walaupun dalam keadaan kita bukan nak celuplah tangan kita ke dalam bejana air tu, tapi sekarang kita nak berwuduk menggunakan air daripada paip, basuh tangan 3 kali terlebih dahulu, maka ia terbaik. Sebagaimana sunnah yang Nabi SAW tunjukkan. Sebagai sikap kita yang berhati-hati itu juga. Okey, baik. Seterusnya yang keempat di sini, kita lihat disunnahkan mencuci benda dari najis sebanyak 3 kali. Ini keadaan yang sunnah. Apa-apalah perkara yang terkena najis tu, kita cuci sebanyak 3 kali. Sebab Nabi SAW memerintahkan kita untuk membasuhnya sebanyak 3 kali jika masih ragu apakah terkena najis ataukah tidak. Apalagi apabila sudah benar-benar yakin. Sekarang ni kita ada dalam keadaan yang keraguan. Tangan kita kena najis ke tidak? Sebab tadi kita tidur, kita tak perasan ataupun kita tak pasti. Dalam hal ini, Nabi perintahkan kita untuk basuh tangan sebanyak 3 kali. Apatah lagi dia kata di sini, kalau sekiranya kita benar-benar yakin. Tadi kalau dalam keadaan yang ragu, Nabi perintahkan kita untuk basuh tangan sebanyak 3 kali. Dan sekarang ini kalau kita berada dalam keadaan yang yakin tangan kita memang kita dah tersentuh benda yang najis, maka di situ lebih-lebih lagi perlu dibasuh sebanyak 3 kali. Okey, so ini empat faedah pengajaran yang terdapat
di dalam hadis ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tetapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga ada menyebutkan beberapa faedah lainnya dari hadis ini yang mana ada di kalangan para ulama menyimpulkan faedah itu. Tetapi bagi pendapat dia, maksud yang disimpulkan itu agak jauh. Maknanya macam tak kena lah, tak berapa kena. Ini pendapat dia sajalah ya, yang mana dia juga ada nyatakan 4 ya di bawah itu, yang saya tidak nyatakan di slide saya di sini. Jadi kalau kita, mereka yang ada kitab boleh lihat ya, di dalam kitab kita ada 4 lagi faedah hadis yang telah disimpulkan oleh para ulama yang lain, yang mana bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani agak jauh maksud yang dikemukakan oleh mereka. Yang mana dia kata pertama, tempat istinja. Tempat istinja iaitu kubul dan dubur diberikan dispensasi, maksudnya keringanan hukum, yakni boleh mengerjakan solat walaupun di tempat tersebut masih tertinggal bekas najis. Demikian yang dikatakan oleh Al-Khattabi. Jadi ini yang dikatakanlah oleh Imam Ibn Hajar sebagai pendapat ataupun kesimpulan yang agak jauh daripada perbincangan hadis. Baik, seterusnya yang kedua, wajibnya berwuduk ketika bangun dari tidur. Ini satu perkara yang susahlah juga kalau kita nak kata wajib. Sebab kalau kita kata wajib, maka kalau tak buat dia jadi haram. Sedangkan kita pegang di kalangan majoriti ulama ialah hukumnya sunnah. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga, menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh kemaluan termasuk perkara yang membatalkan wuduk. Demikian yang dikatakan oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya dari Ibnu Uyainah. Jadi ada juga di kalangan para ulama, mereka menggunakan hadis ini untuk menguatkan pendapat bahawa menyentuh kemaluan termasuk perkara yang membatalkan wuduk. Tapi tadi pun kita kata ia besar kemungkinan, namun hadisnya umum, tidak semestinya pada menyentuh kemaluan. Maka untuk menggunakan hadis ini sebagai dalil yang menguatkan mungkin boleh, namun ada hadis yang lain yang lebih kuat, yang lebih tepat. Sebab itu Imam Ibn Hajar melihat ia satu kesimpulan yang agak jauh lah ya untuk dikaitkan dengan konteks perbincangan hadis di bab kita yang ke-26. Begitu juga apabila nombor 4 di bawah itu yang terakhir sekali, apabila tangan dicelupkan dalam air yang sedikit ketika ingin berwuduk, maka hal itu tidak mengubah air menjadi air musta'mal. Demikian yang dikatakan oleh Al-Khattabi, penulis kitab Al-Khisal dalam kalangan ulama bermazhab Syafi'i. Jadi di situ adalah pendapat yang berkenaan dengan perubahan air dan sebagainya, hukum air itu bagaimana. Namun perbincangan dia lebih kepada hal yang kita kata hukum membasuh tangan semasa setelah kita bangun daripada tidur. Jadi agak jauh juga bagi Imam Ibn Hajar untuk mengatakan kita nak bincang tentang hukum air itu tadi. So sebab itu dia cenderung untuk meletakkan pendapat-pendapat ini di luar daripada poin-poin yang dia nyatakan itu tadi, iaitu keempat-empat poin yang terdapat di slide saya. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya, mudah-mudahannya dapat dipahami dan alhamdulillah selesai juga perbincangan untuk hadis kita yang di bab yang ke-26. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk bab yang ke-27. Okay, minggu hadapan ialah pertemuan kita yang terakhir untuk tahun ini, insya-Allah. Jadi sebagai pengakhiran kuliah kita di tahun 2021 ini, kita akan tutup ya dengan perbincangan di hadis yang ke-27 pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu hadapan di tempat yang sama, di masa yang sama. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.